قال النبي صلى الله عليه وآله وبركاته والسلام السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Minyak masuk ke malam pertengahan bulan Safar yang memberikan ruang dan juga maklum kepada kita, kita baru saja selesai 31 bulan 8 tarikh kemerdekaan yang ke-66. Dan pada tahun ini juga mengikut kalender hijrah kita telah pun merdeka 68 tahun, ulang tahunnya pada 4 bulan Safar yang berlaku pada tahun 1377 hijrah, di mana kita dah pun mencecah 68 tahun merdeka dalam kiraan hijrah. Maka mengambil istifadah daripada kebaikan perjalanan kemerdekaan yang difahami daripada sekian banyaknya masyarakat umat, perlulah kita untuk memahami juga bahawasanya kemerdekaan yang hakiki adalah apabila seseorang itu berjaya membebaskan dirinya daripada belenggu kemaksiatan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umuril Matil Islam wa Zulil Imam Mahdi alaihi salam pada tajuk fasal ketiga di muka surat 124, sambungan daripada tajuk terakhir yang bersama dengan tuan-tuan pada bulan 7 hari itu. Dan rangkuman fasa ketiga ini ia akan membawakan satu bicara yang mengkhususkan tentang Dajjal kerana ia hanya berada dalam beberapa muka surat sahaja. Cuma hadis yang pertama yang bakal kita kongsikan ini agak sedikit panjang. Fasal ketiga daripada kitab Umuril Matil Islam
wa zuhuril Imam Mahdi alaihi salam adalah sekitar tajuk di manakah tempat Dajjal itu sekarang. Dalam kitab berkata pengarang, Al-Masih Dajjal hidup sehingga sekarang dan tetap mendapat rezeki untuk hidup, tetapi ia terpenjara sehingga pada satu masa yang ditentukan di sebuah biara, di sebuah pulau. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan adalah di manakah letaknya biara ini dan siapakah yang memenjarakannya, serta apakah Dajjal itu anak daripada seorang pemburu Yahudi. Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, ingin diketengahkan oleh pengarang kepada sidang hadirin muslimin muslimat sekalian bahawasanya hadis yang mengisahkan perihal tentang Al-Jassasah. Hadis ini adalah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, diambil daripada jalur Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, yang mana baginda Nabi SAW pada satu ketika selesai daripada bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, satu orang lelaki daripada Bani Daus, Bani Ad-Dari. Nama dia Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan dia bukanlah orang yang duduk dalam kawasan Jazirah Arab sekitar Mekah maupun Madinah, melainkan dia adalah satu orang lelaki yang berketurunan Bani Dar, yang mana hidupnya adalah kawasan di sekitar Palestin pada awal kedudukan dan kehidupannya. Tamim bin Aus Ad-Dari ini satu orang yang sebelumnya adalah pendeta Nasara, dan dia mula berjumpa dengan Nabi SAW pada sekitar tahun ke-9 Hijriah dan bersamaan dengan 628 Masyihi, dan tempat asal kampung halamannya adalah di kawasan sekitar selatan Palestin, yang mana daerah tersebut didiami oleh Bani Ad-Dar, sekutu kepada Bani Lakham. Dan ada pun dia datang kepada Nabi SAW bersama dengan 10 orang delegasi rombongan pada tahun 628 Masyihi bersamaan dengan 9 Hijrah itu, adalah untuk mengambil hasil premium tanah yang diserahkan, yang Nabi SAW kurniakan kepada Bani Ad-Dar selepas daripada berlakunya perang Khaybar. Selepas dijumpa dengan Nabi SAW, selesai daripada urusan untuk mengambil apa yang dikatakan sebagai bayaran premium hasil tanah tersebut, maka dia mengambil keputusan untuk tinggal di Madinah. Dan bila dia duduk di Madinah, dia mencermati kehidupan baginda Nabi SAW sehingga akhirnya dia memeluk Islam. Asalnya dia adalah orang keturunan daripada beragama Nasara. Dan kemudian dia juga adalah satu orang sahabat yang sebahagian pendapat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, merupakan satu orang yang diangkat menjadi penasihat kepada Nabi SAW kerana kecenderungan urus tadbir dalam ruang pembinaan kerangka struktur rumah ibadat itu menarik perhatian Nabi SAW. Antaranya yang dicadangkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari ini radhiyallahu an adalah dia mencadangkan supaya diletakkan lampu ataupun menggunakan pelita untuk menyalakan kawasan-kawasan di dalam Masjidil Nabi SAW supaya lebih memudahkan ibadah, kerana dia dulu datang daripada ajaran Nasara yang dah terbiasa dengan tempat ibadat, dan dia cadangkan untuk letakkan lampu pelita supaya orang-orang boleh terus berada di masjid dalam keadaan tidak mengira siang ataupun malam. Dan banyak lagi antara cadang dan juga saran daripada Tamim Ad-Dari ini yang digunakan oleh baginda Nabi SAW ketika mana dia diangkat sebagai seorang penasihat kepada Nabi SAW. Tamim Ad-Dari dalam satu perjalanan kehidupan dia sudah terbiasa dengan pelayaran, kerana dia merupakan wakil kepada Bani Dar, maka dia adalah orang yang juga mengepalai beberapa ekspedisi perjalanan yang perlu menggunakan pelayaran. Cuma dalam sekian banyaknya pelayaran yang dilalui oleh Tamim Ad-Dari, ada satu peristiwa yang senantiasa
menjadi sebutan dan juga ingatan Tamim Ad-Dari radhiyallahu an apabila dia pada satu ketika bersama dengan rombongan pelayaran duduk dalam satu kapal dan akhirnya kapal tersebut telah dipukul ombak dan perkara itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan daripada Tamim Ad-Dari ini diulang siar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana riwayat ini diambil daripada jalur Fatimah binti Qais. Baik. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat sami'tu nida al-munadi munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salata jami'ah fa kharajtu ila al-masjid fa sallaytu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi saff an-nisa allati tali dhuhur al-qawm فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرحبة ولكن جمعتكم لأن تميم الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلام وحدثني حديثا ووافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وخزام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أخرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دبة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون ما قبوله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت. Dalam kitab disebut wailaka. Antara yang ulama syarah berkenaan dengan matan hadis ini adalah merujuk kepada satu makhluk yang bernama Jassasah dan Tamim Ad-Dari pada ketika itu mengatakan wailaki, celakalah engkau, ma anti, hang ni benda apa? Dia bukan man tapi ma. Hang ni apa? Kamu ni apa? Kan? Bukan hak yang kamu ni apa, kamu tinggal sini ke tak? Kamu ni apa? Dia tak tanya kamu siapa tapi tanya kamu ni apa. Sebab badan dia penuh dengan bulu. Faqalat annal jassasah. Jassasah juga bermaksud pengintip. Qalu wa mal jassasah? Apa itu jassasah? Qalat ayyuhal qaum intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dair fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون الشيطانة قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أخربها فدخلنا جزيرة فلقيتنا دبة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبري من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا
عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين الزغار قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يذرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أداع قرية إلا حبطتها في 40 ليلة غير مكة والطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف السلطن يصدوني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعن بمخصارته في المنبر هذه طيبة هذه الطيبة هذه الطيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبال المشرق ما هو من قبال المشرق ما هو وأومى بيده إلى المشرق. Hadis panjang yang direkodkan daripada Fatimah binti Qais dimuatkan dalam riwayat Imam Muslim menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari dan disinambungnya pada peringatan berat dan besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di mimbar Masjid Nabi. Daripada Fatimah binti Qais katanya, aku mendengar tukang seru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan kalimah as-salatu jami'ah. Lalu aku keluar menuju ke masjid dan solat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika itu berada di saf wanita yang paling hampir dengan saf lelaki. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melakukan salat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar dalam keadaan tadhak, dengan keadaan yadhak, iaitu dengan keadaan ketawa. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda supaya hendaklah setiap orang kekal berada di tempat solatnya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dengan menyatakan, tahukah kamu kenapa aku menghimpunkan kamu? Adakah kamu mengetahui kenapa aku menghimpunkan kamu pada saat ini? Atadruna lam jama'atukum. Maka dijawab oleh sebahagian daripada kami, jumlah yang besarnya, Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda Nabi SAW menyatakan dalam sabdaannya, sesungguhnya demi Allah, aku tidak menghimpunkan kamu untuk menyampaikan berita gembira atau untuk menakutkan kamu, tetapi aku menghimpunkan kamu kerana ada seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia adalah seorang lelaki Nasrani, telah datang berbai'ah dan memeluk Islam, dan beliau menceritakan kepadaku satu cerita yang menepati perkara yang aku ceritakan kepada kamu tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kata Tamim Ad-Dari, dia telah berlayar di lautan dengan menaiki sebuah kapal bersama 30 orang lelaki dari kabilah Lakham dan juga Juzam. Mereka dihanyutkan ombak di lautan selama 1 bulan. Kemudian mereka menghampiri satu pulau ketika matahari hampir terbenam. Lalu mereka duduk di dalam sampan-sampan kapal
dan memasuki pulau tersebut. Lalu bertemu dengan seekor haiwan berbulu lebat sehingga tidak diketahui mana satu hadapannya atau belakangnya kerana bulunya yang terlalu lebat. Mereka bertanya, makhluk apakah engkau ini? Tafsiran dia agak sopan sikit lah. Nah, kalau tafsiran dalam kitab dia sebut, celaka betul kamu ni. Apakah kamu ni? Wailaka. Wailaki. Wailul likulli humadzatil lumadah. Kalimah yang sama. Wail. Celaka. Celaka sungguh. Kamu ni apa? Ditanyakan kepada makhluk tersebut. Lalu dia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya lagi, apakah itu Al-Jassasah? Dan dia berkata, bukan untuk menjawab, tetapi dia menyatakan bahawasanya, wahai kaum, yakni Tamim Ad-Dari dan juga gerombolan yang ada bersama itu, pergilah kamu bertemu dengan seorang lelaki di satu tempat kerana ia tersangat ingin mendengar berita daripada kamu. Apabila binatang itu menyebutkan seorang lelaki, kami khawatir bahawa lelaki itu adalah syaitan. Katanya lagi, kami dengan segera bertolak lalu masuk ke tempat itu. Lalu kami bertemu dengan seorang manusia yang besar yang tidak pernah kami lihat. Dia diikat dengan sekemas-kemas ikatan. Kedua tangannya diikat ke leher dari lututnya sampai Ka'bah sehingga ke buku lali. Diikat dengan rantai besi. Dan kami bertanya kepada dia, makhluk apakah engkau ini? Dan dia menjawab, kamu telah mengetahui tentangku, maka beritahulah aku siapakah kamu. Mereka berkata, kami adalah sekumpulan manusia daripada bangsa Arab. Kami telah berlayar dengan kapal laut dan dipukul ombak selama sebulan sehingga kami menghampiri pulau kamu ini. Lalu diceritakan sampailah bertemu dengan Al-Jassasah dan Jassasah beritahu dekat kami untuk datang bertemu dengan kamu. Lalu kami datang kepadamu dengan segera dan kami berasa takut terhadap Al-Jassasah kerana dia adalah makhluk yang tidak dikenali, sama ada manusia ataupun binatang, tetapi dia mampu untuk berkata-kata dan dia mengarahkan kami untuk mengelakkan apa-apa insiden. Maka kami menurut perkataannya dan datang bertemu dengan kau. Maka makhluk ini berkata kepada kelompok yang datang bersama Tamim Ad-Dari, beritahu kepadaku tentang kebun kurma di Baisan. Baisan ini satu kebun kurma yang sedari awal daripada zaman Nabi SAW sudah pun dijadikan sebagai tempat untuk menanam pokok kurma. Satu tempat di kawasan hari ini terletak dalam wilayah negara haram Israel. Mereka dah ambil tempat tu dan dah dijadikan sebagai national park, taman negara. Dan dalam tu sampai hari ini dia punya kedudukannya tak sama dengan zaman Tamim Ad-Dari ini. Sebab bila ditanya kepada Tamim Ad-Dari, maka Tamim Ad-Dari kata ya. Tentang Baisan itu, adakah pokok kurmanya sudah berbuah? Dan Tamim Ad-Dari mengatakan ya. Hampir-hampir pokok di kebun itu tidak berbuah, kata Al-Masih Dajjal. Dan hari ini memang tak ada pokok kurma dah pun di Baisan tu. Tak ada dah. Yang kurma tu ada dekat kedai-kedai tu. Kedai kurma ada je tapi pokok kurma tak ada dah. Dan bila tengok dalam sejarah dia, dia punya perincian berkenaan dengan penanaman pokok kurma ataupun kebun kurma Baisan ini, sampai ke tahap segala usaha mereka lakukan untuk menyelamatkan perkebunan kurma tersebut sehingga sanggup untuk mengalirkan air sampai ke kebun-kebun kurma di kawasan sekitar Baisan, tetapi tetap juga tak mampu untuk menjadi nadi utama menyuburkan kawasan tersebut. Sampai satu ketika pernah duduk dalam keadaan tidak ada masalah air, tetapi mereka mengalami masalah kumbang yang menjadi penyakit, yang membawa penyakit mereputkan batang tengah pokok kurma. Sebab kurma ni dia pun juga perlu kepada pendembungaan. Antara adalah hadis disebutkan tentang satu ketika Nabi tegur ahli Madinah yang mereka memukul batang pokok kurma, dan kemudian Nabi melarang perbuatan tersebut. Dan selepas daripada musim yang Nabi larang untuk memukul pokok kurma tersebut, maka pokok kurma di Madinah tidak mengeluarkan hasil yang banyak. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada ahli Madinah yang melakukan perusahaan kurma dengan mengatakan, kamu lebih mengenal situasi dan juga kerja buat kamu. Dan Nabi SAW menceritakan itu adalah daripada asas akidah. Maksudnya bukanlah dikhanakan kamu duk katok pokok kurma tu dapat buah banyak, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka daripada konsep tu, untuk tanam pokok kurma, buah kurma ni, pokok kurma ni dia kena ada kaedah pendemungaan yang tepat dan tetap. Bila tak ada benda tu, dia akan jadi kacau. Sebab tu binatang-binatang juga perlu dalam proses pendemungaan. Cuma di Baisan ini, dalam satu artikel disebutkan, kumbang yang bawa penyakit itu terlalu banyak sehingga menenggelamkan serangga lain yang boleh melakukan pendemungaan. Dan akhirnya dalam beberapa tahun, pokok kurma tak boleh dan tak sesuai untuk ditanam di kawasan Baisan, dan hari ini dah tak ada dah pokok kurma di kawasan tersebut. Kemudian bertanya lagi Dajjal ini kepada Tamim Ad-Dari, beritahu kepada aku tentang Tabariyah, iaitu Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ini ataupun Tiberias Sea, Tiberias Lake, dia tasik besar. Dia punya keluasan mencecah 166 km persegi. Dia punya kedudukannya 44 km daripada Bukit Golan. Dan tasik ini pada hari ini memang jumlah air dalam tasik tersebut tidaklah seperti mana yang disebutkan pada dalam hadis Nabi SAW. Kerana Dajjal bertanya, ketika mana Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari tanya balik kepada Dajjal, apakah yang engkau ingin tahu tentangnya? Apakah terdapat air dalamnya, kata Dajjal? Dan mereka menjawab, terdapat banyak air di dalam tasik itu. Ketinggian, kedalaman tasik tersebut 43 meter dalamnya. Dia menjadi sumber utama air mentah, air tawar kepada seluruh negara haram Israel. Dan sumber punca kepada tasik ini berhulu daripada Sungai Jordan. Sebab itu menguasai kawasan sempadan antara Israel Haram dengan Jordan ni adalah satu perkara yang amat diperlukan oleh kerajaan Israel daripada dulu sampailah ke hari ini. Dan kerana itu juga mereka berusaha untuk menguasai kawasan seluruh sekitar Tasik Tiberias. Nama lain disebut berkenaan dengan Tasik Tiberias juga dikenal sebagai Lake of Kinneret, sebab tempat tu hari ini dikenal sebagai Kinneret. Dan selain daripada kelompok Yahudi yang dikatakan nak menjaga dan memuliakan tasik tersebut, kerana setiap tahun mereka akan melakukan upacara memanggil hujan dengan meniup tanduk daripada seekor jenis binatang seakan-akan rusa di kawasan padang pasir. Dia punya tanduk tu macam bergulung sikit dan sedikit panjang, dan rabai-rabai di situ mereka akan tiup untuk panggil hujan turun. Bukan takat Yahudi saja suka kepada tasik ini ataupun nak kepada tasik ini, bahkan Kristian juga mereka cukup teruja dengan tasik Lake of Galilee ini. Sebab di sanalah yang disebutkan dalam The New Testament yang menceritakan tentang sebahagian besar kemukjizatan Nabi Isa AS berlaku di kawasan sekitar tasik ini. Antaranya adalah satu peristiwa yang dikatakan sebagai menghentikan ribut. Nabi Isa AS dalam catatan yang disebutkan dalam New Testament itu duduk di kawasan sekitar dekat dengan pinggir tasik Tiberias, dan disitulah bermulanya usaha Nabi Isa AS menghentikan ribut daripada berlaku. Ini pandang daripada ajaran Nasara, daripada Kristian. Dan begitu juga satu kisah yang masyhur, bila mana daripada tasik itu Nabi Isa AS telah memberikan makan 5 keping roti dan 2 ekor ikan untuk dijamu kepada 5,000 orang, dan makanan itu tidak habis. Dan benda itu direkodkan dan menjadi satu perkara yang mengujarkan bagi penganut ajaran agama ini untuk singgah ke tasik Galilee ni, ke tasik Tiberias ataupun Lake of Kinneret ini. Dia lebih kurang macam kalau pergi ke Palestin, dia buat macam ziarah tu, lebih kurang haji kita kata lah. Dia pun mesti kena singgah kat situ, mesti kena pergi kat situ untuk mengambil kebaikan, keberkatan daripada peristiwa yang pernah berlaku yang ada dalam kitab New Testament mereka. Dan kemudian bila Tamim Ad-Dari mengatakan air di dalam tasik tersebut adalah banyak, maka dia berkata satu hari nanti airnya akan kering. Ada banyaklah yang dilakukan oleh kerajaan Israel Haram pada hari ini. Antaranya mereka pada tahun 2018, kedudukan tasik dengan pam penyedut air. Dia ada piping untuk sedut air keluar dari tasik itu, dengan jumlah air dalam tasik itu cuma 3.4 meter. Maksudnya air dalam tasik itu
Dia punya permukaan dengan pipe yang nak sedut ayak tu 34 meter. Dan kalaulah ayak tu masih lagi disedut, ayak tu sampai ke bawah daripada paras itu, maka dia akan keluar keledak sahaja dan mereka terpaksa menghentikan terus sumber air tersebut. Jadi apa yang mereka buat? Banyak usaha. Mereka cari jalan untuk alihkan sumber-sumber air daripada Sungai Jordan, diletakkan dalam satu pangan yang berasingan dan kemudian dilepaskan pada kapasiti yang lebih besar pada setiap kali keperluan itu mendesak. Dan antara lain mereka juga mengeluarkan undang-undang di bawah Kementerian Sumber dan Air Israel, iaitu tidak membenarkan mana-mana penduduk Israel menyiram tanaman persendirian menggunakan air yang dirawat daripada Tasik Tiberia. Orang yang melakukan perkebunan, yang menjadi petani, yang duduk dalam sektor pertanian untuk mengairi kawasan perkebunan perlu menggunakan air daripada sumber kumbahan sahaja. Tak boleh guna air daripada sumber tasik yang dirawat. Dan itu adalah antara apa yang dilakukan oleh mereka, yang mana itu tactical factor. Fear factornya adalah mereka amat-amat tahu bahawasanya bila mana tasik ini kering dengan sebenar-benar kering, maka ketika itulah kerisauan mereka akan mula memuncak. Kerana pada waktu itu mereka akan berhadapan dengan Malhamah Al-Kubra. Yang tu sama macam mana proses pemahaman kelompok ini tentang pokok gharqad, tentang pokok yang mana Nabi SAW sebutkan yang dikenal sebagai pohon Yahudi. Dalam Quran Quran tak sebut, dalam kitab-kitab mereka tak sebut, cuma datang daripada hadis Nabi SAW. Sama juga dengan perkara ni. Setiap tahun mereka buat upacara panggil ayak, panggil hujan kononnya. Dan mereka juga mengairi kawasan untuk memperbanyakkan air sejumlah besar dalam tasik ini. Dan tahun 2022 last dia punya artikel yang dikeluarkan berkenaan Tasik Tiberia, dia kata jumlah ayak tu sedikit meningkat daripada jumlah yang berlaku pada tahun 2019. Sebab 2019 surut teruk, 2023 ni naik sikit ayak tu. Sebab mereka dah usaha banyak benda untuk mengepung dan juga mengempang air untuk dimasukkan ke dalam Tasik Tiberia. Cuma asalnya tetap sama, iaitu kata Dajjal dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan melalui dialognya dengan Tamim Ad-Dari, bahawasanya akan mai satu ketika air dalam tasik tersebut akan kering. Kemudian ditanya pula oleh Dajjal, beritahu kepadaku tentang mata air Zu'ar. Air mata air Zu'ar ini, kedudukan yang disebutkan oleh sekian ramainya ulama tentang mata air Zu'ar. Yang pertama, ada yang berteori mata air Zu'ar ini berada di kawasan Jordan, di kawasan dalam negara Jordan. Ada juga yang disebutkan antaranya oleh Imam At-Tabari bahawasanya Ain Zughar ini adalah satu tempat mata air yang duduk di kawasan sebelah selatan Tasik Tiberia tadi. Tasik yang berada di kawasan dalam kerajaan Israel Haram pada hari ini. Ada juga yang disebutkan dalam kitab Mu'jamul Buldan, disebutkan bahawasanya Ain Zughar terletak di selatan Luqmati, masih lagi dalam kerajaan dalam negara Jordan. Dan bila ditanya kepada Tamim Ad-Dari tentang mata air Zughar tersebut, dan dijawab oleh Tamim Ad-Dari bahawasanya air di dalam mata air itu masih lagi banyak. Masih lagi ada air di mata air Zughar tersebut. Dan apakah yang engkau ingin tahu tentangnya? Kata Tamim Ad-Dari kepada Dajjal. Dan disebutkan, adakah mereka menggunakan air tersebut dan adakah mereka menggunakan air itu untuk bercucuk tanam dan menggunakan air itu? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, ya, mereka masih lagi menggunakan air sebab sumber air mata air Zughar itu masih lagi banyak dan orang di sekelilingnya bercucuk tanam dengan menggunakan air tersebut. Dan dia berkata, beritahu kepadaku tentang Nabi yang diutuskan kepada golongan yang buta huruf, kepada kaum yang buta huruf. Apakah yang telah dilakukan? Mereka menjawab, baginda Nabi SAW telah pun keluar daripada Mekah dan tinggal di Yathrib. Masih lagi berada di Yathrib. Dan dia berkata, apakah orang Arab memeranginya? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari,
bahwasanya ya, mereka memang memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang dilakukan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kami memberitahunya, sebahagian orang Arab telah mengikutnya dan sebahagian lagi telah menghalaunya dan memeranginya, manakala yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentaatinya. Dan adakah perkara itu telah terjadi? Yakni yang menyerang, yang memerangi Nabi dan juga mengikut Nabi telah berlaku. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan ya. Dan dia berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengkhabarkan kepada kamu tentang perihal diriku. Masa ni baru dia abang nama dia, bahwasanya dia adalah Al-Masih Dajjal. Cuma dalam matan hadis disebutkan dia menggelarkan dengan kalimah Al-Masih. Dan aku hampir diizinkan untuk keluar. Maka aku akan menjelajah di bumi, tidak ada satu kampung pun yang aku terlepas daripada melaluinya dalam tempoh 40 malam, melainkan Makkah dan Taibah. Kerana kedua-dua tempat ini diharamkan daripada aku. Apabila aku cuba memasuki salah satu daripada kedua-dua tempat ini, pasti akan ada malaikat yang menghalang aku sambil menghunuskan pedang. Demi menghalang aku daripada memasukinya, di setiap jalan terdapat malaikat yang menjaga lorong-lorong di Madinah. Dan katanya Fatimah binti Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menghentakkan tongkat baginda di atas mimbar, ini ialah Taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, yang merujuk kepada Madinah. Bukankah aku telah khabarkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara ini? Maka orang ramai menjawab, ya. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cukup teruja dengan perkhabaran Tamim ini, kerana ia selari dengan apa yang telah aku khabarkan kepada kamu tentangnya dan tentang Madinah serta Mekah. Bukanlah dia, yakni Dajjal, berada di Laut Syam ataupun berada di Laut Yaman. Tidak, bahkan dia berada di arah timur, dalam keadaan Nabi menunjukkan ke arah timur, dan dia berada di timur, dan dia berada di arah timur, sambil baginda menunjukkan tangannya ke arah timur. Dan ini yang disebutkan dalam muka surat 124 sampai 129 tentang proses pencernaan pertama daripada hadis panjang tentang kemunculan jasasah dan juga Dajjal. Tinggal lagi antara perkara yang direkodkan, di manakah biara tersebut? Yang pertama, di sebahagian banyaknya ulama, antara Ibnu Katsir dalam kitabnya dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dia menceritakan betapa Dajjal ini, dia disebutkan dalam beberapa riwayat Israiliyat dipenjarakan oleh beberapa figure. Ada yang mengatakan Dajjal ini dipenjarakan oleh Nabi Allah Sulaiman, di zaman Nabi Allah Sulaiman. Tapi tidak ada nas yang kita jumpa. Bila kita cermati secara rapat perkara ini, tak jumpa. Melainkan riwayat itu datang daripada Israiliyat. Begitu juga dengan sumber yang mengatakan Raja Dzulqarnain yang mengepung dan juga memenjarakan Dajjal. Dan ini juga tidak terdapat dalam mana-mana dalil yang kuat. Melainkan bila mana diperincikan perkara ini, maka sebagian ulama mengambil kira tentang kedudukan Tamim Ad-Dari, perjalanan pelayaran dia yang bergerak daripada selatan Palestin, daripada selatan Syam itu, dan dia mungkin melalui Teluk Eden. Maka ada yang mengatakan biara tersebut adalah biara yang terletak di kawasan selatan Jazirah Arab, iaitu kawasan di Laut Yaman, yang mana berkait rapat dengan Pulau Socotra. Tetapi bila mana kita ambil daripada dalil hadis ini, baginda Nabi SAW mengatakan, bukanlah dia Dajjal berada di Laut Syam ataupun di Laut Yaman. Maka dekat situ dah tolak. Ada juga yang mengatakan duduk di kawasan sekitar sebelah Iraq dan juga Iran. Kerana dalam hadis yang berlainan menyebutkan Dajjal akan muncul daripada Asbahan atau Asfahan dan juga daripada Khurasan. Maka di situlah akan keluar bersama dengan bala tentera daripada kelompok Yahudi, daripada perkampungan Yahudiyah yang terletak di dalam kawasan Khurasan, sekitar sempadan antara Iran dan juga Afghanistan. Dan tak lupa juga ada teori yang mengatakan kedudukan yang disebutkan tentang penjara itu berada di kawasan sekitar kepulauan Jepun. Ini yang
Yang paling rancak paling berteori ni Dia kata di kepulauan Chichijima, berkedudukan kurang lebih 147 km daripada pantai barat laut Jepun. Dan di sana ada, boleh lihat daripada Google. Ni pun dia pakai Google juga. Dia kata tengok daripada satelit, gambaran tu kita akan nampak dia punya bentuk tu macam bentuk orang sedang tidur dan diikat. Yang ni adalah teori yang dikeluarkan. Cuma dalam perkara yang berkaitan, bila disebutkan tentang di manakah terletaknya biara itu, maka Nabi SAW telah pun mengkoordinasikan kepada kita secara tetap bahawasanya dia bukan berada di kawasan sebelah barat daripada Jazirah Arab. Kalau tengok pada Jazirah Arab, Madinah, Mekah, Yaman, mana kata di belah Afrika ni bukan. Dia main daripada belah timur. Sama ada daripada Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, termasuklah Malaysia, sampailah ke Fiji, Samoa, sampai New Zealand, sampai ke Australia, sampai ke Filipina, sampai ke Jepun sekalipun. Tetapi bila disebutkan tentang perkara yang sama, natijahnya juga berlaku pada proses pemahaman tentang tentera Al-Mahdi yang juga dikatakan akan muncul daripada timur. Maka setimur-timur tempat yang ada di dalam peta, semua pekat mengaku sebagai tentera Al-Mahdi. Baik daripada kawasan Iran, Iraq, sampailah ke Afghanistan, Pakistan, India, sampailah ke belah kita, sampailah ke Indonesia. Semua pekat mengaku sebagai tentera Al-Mahdi. Tapi tak ada siapa pun mengaku sebagai tentera Dajjal. Tapi kalau tengok panggil, lebih kurang macam panggil Dajjal dah. Kan? Tak mengaku tentera Dajjal. Macam mana kita sebutkan perkara ni amat begitu nipis. Kerana Dajjal itu dia muncul dengan kesiapsiagaan 4 fitnah yang bakal mencakupi kehidupan kita. Sebab tu kata ulama, baca suratul Kahfi, mengambil daripada apa yang Nabi sebutkan. Baca dengan sungguh-sungguh baca. Sampai ada kitab khas yang memberincikan syarah tentang kenapa hadis Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita untuk baca surah Kahfi. Sebab dalam tu dibuatkan kepada kita, dilimpahkan, diluahkan kepada kita. Ada 4 jenis fitnah yang bakal disiap-siagakan oleh Dajjal, yang dikenal sebagai Dajjalun Kazzabun, pada penanda aras sebelum keluarnya Dajjal yang besar, Al-Masih Dajjal. Yang pertama fitnah berkenaan dengan agama, fitnah agama. Daripada ayat 9 sampai ayat 26 kita akan jumpa bagaimana perjalanan Ashabul Kahfi menyelamatkan diri untuk menjaga akidah mereka, sehingga Allah Ta'ala menidurkan mereka di dalam gua selama beberapa tahun, ratus tahun, 309 tahun. Dan kemudian fitnah kedua adalah fitnah harta, berkaitan dengan 2 pemilik kebun, yang mana akan mai di akhir zaman ni juga pada jalur fitnah Dajjal berkaitan dengan harta. Dan harta yang dibawakan oleh Dajjal, kata Nabi SAW, adalah dengan membawa sungai dan juga gunung. Sungai berupa air, gunung berupa roti. Di saat kemuncak pada ketika itu, di waktu kemunculan Dajjal, makanan adalah satu sumber yang amat diutamakan oleh semua masyarakat dunia. Tak ada dah kereta Tesla apa tak ada. Tak ada dah duk gelut dengan Bitcoin apa tak ada. Masa tu kata Nabi SAW, yang paling mahal berharga adalah Al-Ghanam, binatang. Yang paling mahal adalah kambing. Bukan mah dinar. Bukan benda-benda yang kita katakan ketul-ketul harta, tak ada. Dan pada waktu tu, makanan tak ada. Dajjal muncul membawakan air dan juga gunung roti. Dan itu Dajjal. Zaman kita Dajjal tak keluar lagi, tapi sanggup untuk berjoget, berjimba untuk dapatkan sekeping biskut di Bukit Bintang. Ada orang-orang Islam juga yang sanggup untuk menari. Kita pun bila tengok, apalah orang KL, perangai serupa dengan Sir. Penang tu lepas buat dah. Pesta Penang. Menari untuk dapat ayak cemeh. Ayak free satu bekas tu, kena menari dia bagi ayak free. Anak perempuan berapa ramai yang duk menari dah. Kalau nak sangat ayak cemeh, pergi Sungai Kreh tu, berlambak ayak cemeh. Tinggal tunggu apa nak cedok. Sebab itu bila mai kata Dajjal, dia lebih pada tu. Begitu juga dengan fitnah ketiga, fitnah tentang ilmu. Disebutkan tentang kisah Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gagasan faham mudah bagi kita, iaitu menakul pada ayat yang ke-69 dalam proses menerima dan juga kita mencerna ilmu perlu nilai tawaduk. Dan Nabi Musa AS melalui fasa tersebut, bagaimana dia bersabar dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Khidir di depan matanya.
Sehingga kan dia menyebutkan dalam kalimah pada ayat 69, satajiduni, sesungguhnya engkau akan mendapati aku wahai Khidir duduk dalam keadaan orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu. Sebab tu dalam fitnah ilmu ini zaman kita nak kita banding dengan Dajjal jauh lagi ya. Fitnah ilmu juga kata ulama berkaitan tentang teknologi. Tahun 2018, satu pasangan laki bini, kematian anak kecil, anak umur 6 tahun. Bila anak tu meninggal dunia, mereka ni orang kaya, maka mereka bayar kepada satu syarikat pendigitalan. Bukan pendajalan, pendigitalan. Mereka bayar dekat satu syarikat ni untuk develop anak mereka dalam bentuk maya, dalam bentuk yang kita katakan sebagai komputer grafik. Dan mereka ni ambil, mereka buat kajian, suara budak tu, gambar budak tu, pergerakan budak tu, respon budak tu, riak muka. Dan akhirnya siap benda tu, mereka panggil mak dengan bapak budak tu tadi untuk pakai kamera VR. Dan bila dipakaikan kamera VR, sebab anak ni meninggal masa umur 6 tahun, maka bila pakai saja, mereka tengok di depan mereka, gambaran anak tu tadi lari mai kat mereka. Nampak anak tu duduk mai. Dan boleh bercakap dengan mereka. Bila tanya, dia jawab. Bila pegang, dia akan boleh usap anak tu tadi. Boleh pegang sajalah, tapi tak ada rasa apa semua tu. Yang tu zaman lah. Anak yang dah mati dihidupkan dengan konsep AI yang kita faham dan kita tengok hari ni. Artificial Intelligence. Bubuh pilah gambar apa pun. Tuan-tuan masuk dalam coding untuk buat AI tu, tulis apa-apa, nanti dia akan keluarkan gambar ikut apa yang kita mau. Zaman law. Yang tu zaman law ni. Dajjal bagaimana? Ketika mana hidupkan ibu dan ayah kita. Dan ibu dan ayah tu pula bila mana dihidupkan, dia akan beritahu pula dekat kita, berimanlah kepada Dajjal. Orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita cinta, orang yang paling kita kasih. Bila mana dihidupkan oleh Dajjal, dia akan main dalam perkataan demikian. Macam mana kita nak merempuh dan merempuh benda ni? Macam mana kita nak tempuh, nak hadap benda ni? Sebab tu kata Nabi SAW, bahawasanya daripada satu riwayat Abu Dahwah, dan dia ambil daripada riwayat Imam Imran bin Husain, menyatakan bahawasanya man sami'a bid dajjal falyan'a anhu, fa wallahi inna rajula la yakhtihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'asu bihi minasyubuhat am lima yub'asu bihi minasyubuhat. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengar Dajjal datang, hendaklah jauh daripada dia. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah, seorang lelaki datang kepada Dajjal dengan merasakan dirinya beriman, merasakan dirinya sudah penuh amal, merasakan dirinya sudah penuh bekal, duduk dalam keadaan merasakan dirinya kental dan kebal untuk berhadapan dengan Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan, akhirnya dia ikut Dajjal. Orang yang duduk dalam keadaan macam tu pun ikut Dajjal. Sebab itu kata Nabi SAW, dia ikut Dajjal kerana apa? Minasyubuhat. Adanya syubuhat dalam diri dia. Tambah pula kita hari ini bukan kata bab halal haram. Syubuhat tu yang paling penting dan paling kita risau. Tambah pula dalam fitnah ilmu yang ada pada hari ini. Sebab tu apa-apa pun main dalam bab fitnah ilmu, jalan dia adalah tawaduk, merasa kurang ilmu, merasa senantiasa merendah diri dan mengangkat nilai kemuliaan. Ilmu itu tak kira dia duduk dalam mana-mana batang tubuh. Jangan kita tengok pada kerangka-kerangka tertentu, ras, keturunan dan sebagainya. Tetapi tengok ilmu itu berada dengan siapa. Selama mana ilmu itu ada, maka selama itulah kita menghormati dan juga kita meraihkan. Dan yang keempat, fitnah yang dibawa oleh Dajjal yang dirangkumkan kata ulama tafsir, dimuatkan dalam suratul Kahfi, yang menjadi isyarat daripada Nabi SAW untuk kita senantiasa segarkan selalu dalam setiap hari kehidupan kita, adalah fitnah kekuasaan. Dibawakan kisah Zulkarnain, satu orang raja, sebaik-baik raja, memiliki dua tanduk, iaitu raja yang menguasai timur dan barat, dan dia melakukan kerja buat dia, mendapat julukan sebagai raja terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rangkuman ayat 95 suratul Kahfi, Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya dia melakukan kerja tersebut dengan ikhlas. Satu penduduk minta tolong dia supaya menghalang Ya'juj Ma'juj, maka dia minta untuk mereka kumpulkan segala keperluan dan dihembuskan, dipeteri dinding antara dua bukit, dan kemudian ditanya kepada Zulkarnain berapa banyak nak bayar.
Berapa banyak yang anak kami akan bayar. Dia kata bukan isu bayaran. Dia buat ni adalah ikhlas kerana Allah nak beritahu fitnah kuasa hanya akan boleh berjaya menjemput nusrah al-ma'unah daripada Allah bila mana kita benar-benar duduk dalam tadbir mukhlisin lahuddin. Bahkan dalam takbir raya kita pun kita akan sebut benda ni. Wa hadzamal ahzaba wahdah. Betapa Allah Taala yang memberikan kekuatan pada tentera Islam, mujahidin perang ketika berhadapan dengan tentera Ahzab kerana mereka memiliki satu sifat kekal iaitu mukhlisin lahuddin. Maka pada pemegang kuasa, pentadbir negara, pemimpin tertinggi yang menguasai pentadbiran perlu untuk ada nilai ikhlas supaya dengan ikhlas itu Allah Taala akan datangkan nusrah al-maunah, moga-moga mendapat kita menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu antara yang kita sebutkan pada malam ini. Dan nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang ada satu tajuk yang membontoti daripada hadis yang pertama, iaitu kisah berkenaan Ibnu Sayyad. Kerana dua figure ini kena diceritakan. Satu Al-Jassasah Dajjal, satu lagi Ibnu Sayyad. Betapa kronologi dan juga polemik tentang Ibnu Sayyad ini menggemparkan bumi Madinah di saat Nabi SAW masih lagi ada di sana. Dan macam mana kesan dia, macam mana progresnya ketika itu, bakal kita kongsikan insya-Allah pada bulan hadapan bersama dengan tuan-tuan yang mulia. Dan akhir kalam, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66. Moga-moga kemerdekaan kali ini kemerdekaan yang benar-benar membuatkan kita bebas daripada belenggu, daripada jerut, daripada perangkap kekufaran dan juga kesyirikan, dan menjadi orang yang berjiwa merdeka, melayukan diri di depan Allah dalam keadaan yang sama, memiliki hati yang senantiasa segar untuk mengikut Nabi SAW. Kerana itu ulama sebut merdeka ni daripada perkataan yang diimpunkan pada huruf mim ra dal ya kaf alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Jadi bila kita mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, merdekalah kita. Tapi kalau masih kita tak ada nilai mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, sampai bila-bila lah kita takkan merdeka, kata ulama. Jadi takat tu dulu perkongsian. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata patah, sedap makan dikunyah-kunyah. Sedap kata diulang-ulang. Terang malam bulan purnama, puteri raja membaca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha, astaghfirullahaladzim wa lakum, wa lisairil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruh, fa ya fadhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.